Hai, Assalamualaikum buat semua pelajar. Hari ini kita akan masuk ke subtopik terakhir dalam bab 2 iaitu 2.6 makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Baiklah, dalam subtopik ini kita akan belajar apa itu makanan kesihatan dan apakah suplemen yang boleh mengekalkan kesihatan kita. Makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Maksudnya di sini, makanan kesihatan adalah bahan makanan semula jadi dan tidak mempunyai sebarang bahan kimia. Antara isu berkaitan dengan makanan kesihatan termasuklah kebolehdapatan makanan kesihatan, harga makanan kesihatan yang tinggi, kaedah pemprosesan dan bahan kimia yang digunakan dalam memproses makanan. Ini adalah antara isu-isu dalam mendapatkan makanan kesihatan. Antara contoh bahan makanan semula jadi adalah termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, lauk-lauk yang segar, bijirin, kekacang dan sebagainya. Suplemen kesihatan pula merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul ataupun pil, cecair dan serbuk dalam dos-dos yang tertentu. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi ianya berkepekatan tinggi. Antara isu berkaitan dengan suplemen kesihatan pula termasuklah pengambilan dos yang sesuai atau tidak dengan keperluan kesihatan kita. Oleh sebab keperluan badan seseorang individu berubah-ubah, dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepatnya. Hasilnya, pengambilan suplemen kesihatan yang berkurang atau berlebihan sering berlaku dan boleh menyebabkan kesan buruk kepada pengguna. Bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan makanan telah memperkenalkan dan menguatkuasakan satu dasar iaitu Dasar Keselamatan Makanan Kebangsaan. Dasar ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang boleh mengancam kesihatan, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Seterusnya, dasar ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Di dalam Dasar Keselamatan Makanan Kebangsaan, satu pertubuhan telah ditubuhkan iaitu Pihak Berkuasa Kawalan Dadah PBKD, yang mana pertubuhan ini diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat-ubat tradisional sebelum ia boleh dipasarkan. Pelekat dengan label dan kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Selain wujudnya label dan kod QR, penekanan juga perlu diberi terhadap usaha untuk meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Awak boleh lihat gambar foto 2.30 di sebelah. Itu adalah contoh label dan kod QR bagi semua suplemen kesihatan yang telah disemak dan telah diluluskan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sebagai pengguna, kita haruslah menjadi pengguna yang bijak di mana sebelum kita ingin membeli apa-apa produk ataupun suplemen kesihatan, tujuan kita dan niat kita adalah untuk meningkatkan mutu kesihatan kita. Tetapi kita juga harus bijak dalam memilih, yang mana pastikan suplemen yang kita nak beli tu ada label dan kod QR yang original dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan selain itu, sebelum kita ingin membeli sesuatu suplemen kesihatan, pastikan kita juga telah membuat review ataupun kita telah membuat carian di internet berkenaan dengan apa kesan dia, apakah kesan sampingan yang mana mungkin boleh membahayakan kesihatan. Pada masa kini, iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering boleh mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu ingin memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka.
kita selalu lihat ya di Facebook atau di Instagram atau di mana-mana platform media sosial yang mana banyak sangat iklan dan kaedah pemasaran yang digunakan oleh penjual untuk menarik minat pengguna. Jadi kita haruslah bijak, kerana dari iklan tu mungkin dia nampak sangat baik, kesan dia sangat elok, tapi mungkin ada kesan yang tak elok di sebaliknya. Bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan kepada pengguna, Kerajaan Malaysia mengawal mutu makanan melalui satu akta yang kita panggil sebagai Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Kita lihat dulu apakah Akta Makanan 1983. Ia merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan jika ada penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Secara ringkas, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang boleh merosakkan kesihatan pengguna yang membeli akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabitkan oleh mahkamah. Jadi Akta Makanan 1983 ini sebenarnya melindungi hak pengguna jika pengguna tertipu dengan mana-mana pihak yang menjual produk makanan yang mungkin beracun atau boleh membahayakan kesihatan. Mungkin dia iklankan produk dia sangat bagus dan tidak ada kesan sampingan, tapi mungkin sebaliknya akan berlaku. Jadi Akta Makanan inilah yang boleh melindungi dan membela hak-hak pengguna. Yang kedua adalah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Ia merupakan undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas dari sebarang bahan pencemar yang beracun. Sebagai contoh, mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 1985, maklumat dalam label makanan haruslah mengandungi perkara-perkara seperti rajah berikut. Baiklah, ini merupakan contoh label makanan yang kita memang biasa dapat lihat di pembungkusan makanan, contohnya di bungkusan roti, di tin biskut dan sebagainya. Memang akan ada label makanan ini, yang mana label makanan ini wajib untuk dipamerkan oleh pengeluar supaya pengguna boleh melihat apa yang ada dalam tu. Baiklah, kita lihat yang pertama. Label makanan mesti mempunyai nama sebutan sebenar makanan. Namanya haruslah jelas, tepat dan tidak boleh mengelirukan pengguna. Yang kedua, senarai ramuan. Ramuan apa yang digunakan dalam produk tersebut dan disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Maksudnya di sini, semua ramuan yang digunakan untuk menghasilkan makanan tu mesti ditulis dan disusun mengikut berat tu maksudnya apa yang paling banyak digunakan. Kalau garam yang paling banyak digunakan, garam ditulis di atas sekali diikuti dengan sumber-sumber lain. Kemudian arahan penyimpanan. Mesti ada arahan untuk menyimpan makanan itu, contohnya macam susu, susu kanak-kanak. Jika telah dibuka, memang dia ada arahan perlu disimpan di mana, di tempat yang kering, di dalam bekas yang kedap udara. Jadi arahan untuk menyimpan makanan itu haruslah jelas. Kemudian maklumat pengeluaran. Siapa dan kilang mana yang mengeluarkan makanan tersebut, mesti ada nama kilang dan alamat pengilang, pembungkusan dan ejen, termasuk produk-produk yang kita import. Mesti ada maklumat dari mana makanan itu dikeluarkan. Kemudian akuan pemakanan untuk menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut, contohnya makanan tersebut tinggi protein, tinggi serat, tinggi kalsium, kaya dengan vitamin B, contoh. Itu adalah akuan pemakanan. Seterusnya, pelabelan makanan, di mana maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Contoh seperti awak boleh lihat dalam gambar tu, saiz hidangan yang dicadangkan, contohnya roti ni bungkusan dia boleh makan untuk 5 orang, contohnya. Kemudian
Penyertaan aditif makanan. Aditif tu maksudnya bahan tambah yang kita letakkan dalam makanan tu. Perlu menyatakan semua aditif makanan, tapi bahan tambah aditif yang telah dibenarkan. Bahan makanan tambah yang tidak dibenarkan tidak boleh dimasukkan ke dalam makanan. Contohnya bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan kondisioner makanan. Jadi semua ni kita dah belajar dalam subtopik yang lepas, apa fungsi dia dan apa kesan dia, dan benda ni semua perlu di-listkan pada label makanan supaya pengguna tahu apa yang mereka nak makan, apa bahan tambah makanan yang akan masuk ke dalam badan mereka. Dan saya pasti awak selalu lihat di belakang pembungkusan makanan dia akan tulis bahan pengawet yang dibenarkan, bahan pewarna yang dibenarkan, maksudnya yang telah diluluskan untuk dimasukkan ke dalam makanan. Kemudian pernyataan mengenai kuantiti, berat dan isi padu. Yang ni memang kita biasa lihatlah, kalau kita beli susu satu kotak dia akan tulis 1000 ml ataupun 1 liter. Yang tu memang wajib ada. Seterusnya penandaan tarikh. Tarikh ini sangat-sangat penting sebab kita sebagai pengguna, kita tak nak beli makanan yang sudah expired, lepas expired date dia, tarikh luput. Memang kalau kita beli makanan pun, benda utama yang kita kena tengok adalah tarikh luput. Mungkin kita kedai tu tak perasan dia dah jual makanan secara tak sengaja, makanan yang dah tarikh luput, ataupun secara sengaja. Jadi kita pengguna kenalah teliti dan peka dengan perkara ni, yang mana sebelum beli makanan tu awak tengok dulu tarikh luput dia. Takutlah dah lepas. Pastikan bahawa makanan yang kita pilih itu tidak lagi melepasi tarikh luput, sebab bila dah lepas tarikh luput dia boleh menyebabkan mikroorganisma atau bakteria tu semakin aktif tumbuh, dan kalau kita makan memanglah dia akan membahayakan kesihatan dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi ini semua adalah maklumat yang perlu ada pada label makanan. Yang ni mesti pihak pengeluar lah, kilang tersebut yang perlu masukkan semua maklumat ni. Dan maklumat ni untuk siapa? Untuk pengguna, untuk kita, supaya kita boleh memilih yang mana makanan yang kita boleh makan, ataupun makanan yang kita rasa macam kita tak boleh terima makanan tersebut. Terusnya adalah status halal makanan, yang mana di Malaysia status untuk halal makanan ini diwajibkan kepada pengeluar produk makanan. Kerana dalam agama Islam, status halal sangat dititik beratkan sebelum kita dapat makan makanan tersebut. Baik, kita lihat bagaimana status halal makanan. Imbas kembali tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia. Tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat yang kita makan tu ataupun produk makanan yang kita pilih itu adalah halal ataupun tidak. Jadi walaupun negara Malaysia ni terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan kaum, tetapi status halal makanan sangat dititik beratkan, yang mana ia sangat penting untuk pengguna-pengguna Islam terutamanya untuk memilih makanan tersebut. Yang mana kalau status halal makanan ini tidak dipamerkan, dia boleh mendatangkan keraguan. Dia boleh mendatangkan keraguan kepada pengguna-pengguna Islam untuk membeli atau memakan makanan tersebut. Tapi bila ada logo halal Malaysia ni daripada JAKIM ni, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, pengguna-pengguna Islam akan lebih yakin untuk membeli produk tersebut. Baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu semua jelas dengan penerangan saya tadi. Okey, sekian. Terima kasih.